السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk beramal dengan apa yang kita dengar dan kita perolehi pada malam ini. Kita masih lagi di dalam perbincangan berhubung dengan fiqhud du'a, fiqh hukum hakam yang berkaitan dengan doa dan juga zikir yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini tuan-tuan, kita sudah berada pada mungkin kita boleh sebut sebagai fasa yang pertama di dalam bulan Syaban. Artinya sudah tidak banyak masa dan waktu yang kita ada sebelum kita melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan. Pada bulan ini tuan-tuan, wajar dan sepatutnya kita sebagai seorang Muslim mengingatkan diri kita untuk mengulang kaji, menyemak dan memperkukuhkan ilmu dan pengetahuan khusus berkaitan dengan ibadah di dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita akan lihat banyak kuliah-kuliah, ceramah yang akan menfokuskan berhubung dengan fiqh, hukum hakam yang berkaitan dengan puasa dan juga bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu bukan sahaja yang berhubung dengan puasa, as-siyam, as-saum. Ada juga di dalamnya qiyam. Puasa ni, Ramadan ni di dalamnya ada as-saum ataupun as-siyam, puasa. Bulan Ramadan juga adanya qiyam, mendirikan salat. Sebab itu Nabi SAW menyebut tentang Ramadan, man sama Ramadan. Kita akan dengar hadis-hadis ni nanti, kerap diulang baca. Barang sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, artinya perkara yang paling besar yang menjadi asas ibadah yang paling dituntut, wajib, ialah berhubung dengan puasa. Jadi kita umat Islam kena review, kena refresh, segarkan semula hukum hakam berkaitan dengan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara yang boleh mencacat ataupun menghilangkan kesempurnaan pahala puasa walaupun tak membatalkan puasa, itu patutnya kita ulang kaji. Yang kedua, Nabi sebut man qama Ramadan, sesiapa yang mendirikan qiyam, mendirikan itu bermaksud menghidupkan Ramadan dengan salat. Sebab itu bulan Ramadan ini juga dikaitkan dengan ibadah salat, terutamanya salat tarawih ataupun salat malam, kan? Jadi kita kena ulang kaji balik berhubung dengan fiqhus salah, fiqh salat, khususnya yang berkaitan dengan salat malam, berkaitan dengan salat tarawih, berkaitan dengan salat witir.
Kan? Ha? Bagaimana kita nak menghidupkan malam Ramadan dengan salat. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga tuan-tuan, ada benda yang paling penting juga dan berkait dengan tajuk ataupun perbincangan kita di masjid ini, iaitu berhubung dengan apa? Ramadan ni. Dia berhubung dengan doa. Bulan Ramadan selain daripada dia adalah bulan puasa, dia juga adalah bulan qiyam, bulan salat, dia juga adalah bulan Al-Quran, dia juga adalah bulan doa. Sebab itu kita akan tengok di dalam bulan Ramadan begitu banyak waktu, kesempatan, peluang dan ruang untuk kita berdoa di dalamnya. Betul atau tidak? Orang yang berpuasa ini memang begitu dekat, begitu rapat dengan doa. Tidak ditolak doa orang yang berpuasa. Tidak ditolak doa orang yang ketika dia nak berbuka, dia berdoa kepada Allah. Bila lagi? Berdoa ketika sahur. Sahur. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sahur tu ialah makanan yang kita makan. Perbuatan kita bangkit itu dia panggil suhur. Dia macam wudu. Wudu, perbuatan kita ambil wudu. Wadu, air yang kita gunakan untuk berwudu. Dia berubah baris tu, dia berubah makna. Jadi kalau kita nak sebut bersuhur, tapi dalam bahasa Melayu tak apalah. Sahur tu kita faham, bangkit makan apa? Makan sop. Tapi kalau kita sebut sahur artinya makanan tu. Kalau kita sebut suhur artinya perbuatan, macam wudu, betul kan? Waktu kita bangkit bersahur tu, itu waktu yang sangat mustajab untuk kita doa. Bahkan sepanjang masa kita sedang berpuasa itu juga doa. Sehingga kan jika tuan-tuan melihat ayat-ayat dalam suratul Baqarah daripada ayat 183, tuan-tuan tengok 183, 184, 185, 186 dalam suratul Baqarah. 183 tu dia cerita tentang puasa, 184 cerita tentang puasa, 185 akhir sekali ayat puasa tu ayat apa? Kalau tuan-tuan buka sekarang dalam suratul Baqarah daripada 183, tengok di hujung ayat itu dia cerita puasa, akhirnya dia cerita doa. Dia cerita doa. Dia cerita doa. Dia cerita doa. Berkaitan dengan doa. Setelah Allah menyebut tentang kewajipan berpuasa, hukum hakam berkaitan dengan puasa, ruksah puasa, maksudnya semua yang berhubung dengan puasa, di hujung cerita puasa itu Allah masukkan ayat doa. Masukkan ayat doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Berkaitan dengan doa. Artinya puasa dan doa itu saling berhubung kait, saling ada kena mengena. Maka sebab itu tuan-tuan, antara benda yang saya akan sebut pada malam ini iaitu berhubung dengan doa ketika kita berada di dalam bulan puasa. Kan? Baik. Supaya bila kita masuk dalam bulan Ramadan nanti, dan saya dalam 2 minggu yang ada ni, kita semua kuliah-kuliah mingguan ni, kita dah kuliah-kuliah apa? Kuliah-kuliah mingguan ni kita dah tutup dah. Tapi Cikgu Din kata dia nak pergi Mekah, dia nak dengar jugalah. Saya pun main lah kan. Sebenarnya kuliah-kuliah mingguan ni kita tutup. Kita sekarang ni semua kuliah jemputan. Kita ada, nanti kita akan keluarkan, tuan-tuan, kita akan mulai daripada minggu ni dan minggu depan sehingga masuk bulan Ramadan, semua ialah kuliah
berhubung dengan puasa, fiqh puasa. Kita ada dalam jadual tu dah penuh dah. Kita akan pergi masjid-masjid yang jemput ni secara jemputan lah. Jadi masjid yang kuliah mingguan tu yang terakhirnya masjid ni lah. Jadi nanti tuan akan tengok, kita akan keluarkan list daripada atas daratan hingga ke atas gunung. Jadi tuan-tuan yang ada masa, ada satu malam kuliah khas tu di Wang Kelian. Sampai ke Wang Kelian. Kan? Kita akan pergi Wang Kelian. Tapi setakat jadual tu tidak ada lagi lah sampai ke belah siang. Setakat Wang Kelian. Jadi tuan-tuan tengok, ada kita akan pergi Wang Kelian, kita pergi Oran pun ada, kita pergi rata masjid-masjid yang kita tak pernah pergi, kita pergi untuk cakap tajuk puasa. Supaya nanti bila kita masuk dalam bulan puasa, kita masuk dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan kesedaran, dan terus kita nak beramal. Bila masuk bulan puasa ni, kita nak terus beramal. Sebelum tu, kita mengaji dulu. Kita ambil tahu dulu berhubung dengan hukum hakam puasa, insya-Allah taala. Baik. Apa yang saya nak kongsi pada malam ini, apabila kita masuk di dalam bulan Ramadan esok lusa nanti insya-Allah, walaupun sebenarnya pada malam-malam bulan bukan Ramadan pun dah ada lah benda ni, tapi kebiasaannya kita akan bangkit bulan puasa lah. Karena bulan-bulan yang lain tak begitu kita berpeluang untuk bangkit. Apa yang saya nak sebut ialah di dalam bulan Ramadan, suatu amalan, perbuatan, tindakan yang mesti kita lakukan dan yang paling orang kata baru untuk kita lakukan, walaupun sebenarnya sudah dituntut pada bulan-bulan lain pun boleh kita nak buat, iaitu bangun bersahur. Waktu sahur tu esok pun kita boleh bangkit. Malam ni esok kita nak puasa pun kita boleh bangun. Kan? Puasa sunat pun kita boleh bangkit esok. Tuan-tuan janganlah duk buat cempera pula. Kan? Macam orang lah. Dia mai-mai, dia kata alhamdulillah lah. Boleh kita merasa semayang witir ni. Bukan boleh nak semayang witir tak tentu hala ni. Mujuk ada bulan puasa, bolehlah juga duk buat witir ni. Kan? Kita kata sebelum ni tak buat witir, mana ada witir ni bulan puasa saja. Ni pun yang main masjid ni pasal teringin nak semayang witir. Kita dengar pun tengok atas bawah, tengok atas bawah. Awak bulan lain tak ada witir? Tak ada. Ramadan je ada witir. Kan? Jangan main-main. Tu belum dia sebut tarawih lagi. Jadi sedangkan witir ini dituntut pada setiap malam sepanjang tahun. Di antara salat yang tidak ditinggalkan oleh Nabi, bahkan ada qaul yang mengatakan ia wajib. Di sisi mazhab al-Imam di sisi mazhab al-Imam Hanafi, di sisi mazhab Abu Hanifah, di sisi mazhab Abu Hanifah, mereka berpandangan witir tu wajib. Kena semayang witir. Lega lah kita mazhab Syafi'i kan. Sunat. Mereka viralkan satu video Bangladesh jawab semayang ada berapa belah rakaat tak tahu. Dia India dengan Pakistan, mereka bermazhab Hanafi. Mazhab yang paling besar di dalam dunia ni ialah mazhab Hanafi. Mazhab yang paling besar, yang paling ramai pengikut, mazhab Hanafi. India Hanafi, Pakistan Hanafi, China Hanafi, Turki Hanafi. Cukup 4 negara tu, tak payah pihak lain. Campur India dengan Pakistan pun tak sangka banyak mana dah, berapa juta dah.
belum pergi Cina. Semua tu Hanafi. Orang mazhab Hanafi. Jadi mereka ni mazhab yang paling besar dalam dunia. Dan di sisi mereka ada perbezaan sikit lah. Mazhab ni dia ada beza-beza sikit. Di negara-negara Teluk, di Qatar, di Kuwait, mereka tu mazhab Hambali. Saudi, mereka Hambali. Kan? Di Maghribi, Aljazair, Algeria, mereka Maliki. Di mai ke belah Mesir, mai ke belah Nusantara Malaysia ni, Indonesia apa semua ni, mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau ikut benua-benua tu menang, dia sebut followernya mazhab Hanafi. Jadi Bangladesh tu mungkin dia jawab berdasarkan mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi ni dia ada semayang-semayang yang di sisi kita sunat, di sisi dia wajib. Kerana mazhab Hanafi ni dia membezakan antara wajib dengan fardu. Kita fardu ya, tapi mereka ada wajib dan ada fardu. Panjanglah. Tapi nak bagi taunya tak pelik lah apa yang Bangladesh tu jawab. Cuma mungkin pelik pasal kita ni yang tak reti. Apa sampai berbelah-belah rakaat 5 waktu ya. Di sisi kita Syafi'i. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di masjid India, mereka akan sembahyang Hanafi ni dia subuh dengan asar dia lewat. Masjid India tu pasal apa dia jadi macam tu? Pasal dia India, dia ikut Hanafi. Kan? Jadi kalau kita dengar dan kita membaca dan luas kita punya mutalaah kita tak akan rasa pelik lah melihat. Pasal tu bila tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan tengok macam-macam perbuatan, tuan-tuan tak pelik. Kan? Sebab semua dan ada juga kadang-kadang pelik pasal pendapat, setengah ni pelik pasal sesat pun ada juga. Kan ada satu video depa viral ambil wuduk tak ada air. Ingat ambil basuh muka pun mak air tak ada. Yang ni bukan Hanafi, bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hambali, tapi mazhab diri dia ke diri. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok orang India Pakistan dia tak berapa nak jaga kaki dia. Kaki orang perempuan dia tak berapa nak jaga sangat. Nampak kan? Kerana di sisi mereka dia tak anggap itu sebagai aurat. Banyaklah perbincangan perbezaan mazhab ni, tapi itu bukan isu yang kita nak detailkan. Baik, sekarang kita tengok pula waktu bangun sahur. Kita bangun sahur ni, kalau kita tak bangkit sahur pun, kita akan bangkit di penghujung malam. Yang tu dia panggil waktu sahur. Pasal tu orang yang bersahur ni, dia akan sahur di hujung malam. Itu yang dia kata makan sahur. Jadi pukul 11, pukul 12 tu bukan waktu sahur. Sahur ialah penghujung malam. Ada hadis, kita akan belajar malam ni, ada hadis Nabi menyebut tentang malam itu dibahagikan kepada 6 bahagian. Jadi kalau di Perlis ni pukul berapa maghrib? Maghrib pukul berapa? 7.35. Subuh 6.26. 6.26. Jadi tuan-tuan kena kira lah. Sebab kita nak bahagikan malam ni. Malam ni dia bermula. Malam. Ingat. Malam. Ini kita kena matematik sikit. Malam bermula daripada maghrib. Dan malam berakhir subuh. Malam ni yang dikatakan malam itu dia bermula maghrib. Pasal tu maghrib habis dah puasa. Pasal puasa siang. Maghrib kena makan. Pasal maghrib dah malam. Kita puasa siang kan malam? Siang. Jadi sampai mana kita puasa? Tuan-tuan puasa belah siang saja nah, jangan duk warak pelik pula. Dia kata apa salahnya? Kan? Kita puasa bagi lebih sikit, pahala lebih. Kan? Tapi kalau kita nak ikut logik akal, satu orang dia puasa takat 7.5, seorang lagi dia puasa sampai 10.5, mana bagus? Kalau ikut kepala otak. 10.5 lah bagus. Lagi lama lagi bagus. Nak lagi bagus tak payah buka langsung.
Lagi bagus. Mau kira lagi bagus, lagi baik, dia pergi ke situ. Dia pergi ke situ. Kan? Satu orang azan maghrib, Allahu Akbar, dia makan. Kita tengok dia makan. Okeylah. Satu orang kita tengok dia tak makan. Dia mangkit. Pergi mana? Nak pergi sembahyang maghrib. Makan dulu, buka dulu azan. Tak apa. Sekejap lagi lepas tarawih saya buka. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Allahu Akbar. Wali keramat. Lepas tarawih tu, lepas witir baru nak buka. Bagus tak? Bagus lah. Tuan-tuan tu yang tak bagus. Lapar. Kalut. So bang maghrib makan. Nantilah dulu Ustaz. Kurma tu duduk di ujung mulut dah. Elok tu bila apa? Tu bila ya sini keluar biji boleh. Tu imam duk dia bawa keluar biji dah. Cepat ha. Sunnah. Tang tu sunnah. Tang kena ke dia. Tapi nak habangnya kalau kita ikut akal, bagus orang yang lewat tadi. Tapi kalau kita ikut sunnah, kalau kita ikut Nabi, benar dan baiklah orang yang segera berbuka tadi. Sebab itu agama tak boleh diukur baik dan buruknya berdasarkan akal. Tak boleh. Kerana tak sama. Penilaian kita tak sama. Kalau ikut Quran dan Sunnah, orang yang lewat itu orang yang tidak baik. Kerana Nabi kata sesungguhnya seseorang itu senantiasa berada di dalam kebaikan selama mana dia menyegerakan berbuka dan dia melewatkan sahur. Yang benar betulnya yang yang menyegerakan berbuka. Sekali lagi dia pergi bantai asam. Yang menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Sahur itu bagus dilewatkan, bukan diawalkan. Sebab itu kita kata yang terbaiknya sahur itu dilewatkan. Tapi orang kita ni itu yang dia pelik tu. Sahur diawalkan. Setengah jam dia tak mau sahur dah. Bangkit makan suap pukul 3 pagi. Awal tu pukul 4 pagi awal. Kan? Makan pergi lewat. Bukan nak makan banyak mana, nak makan kurma sikit, nak minum banyak. Dan kita bangkit tu bagilah awal sikit, makan tu bagi lewat. So kata sahur lewat, bangkit pun lewat. Okey, baik. Jadi sahur ni kita lewatkan. Sunnah dilewatkan. Nabi lewatkan sahur. Kita akan tengok dalam hadis Zaid kata aku melihat Nabi berhenti lebih kurang kadar 50 ayat Quran. Lebih kurang beberapa minit lah tuan-tuan try ambil jam tu terus set tengok. Beberapa minit yang dibaca 50 ayat. Tapi itu bukan maksud kita kena berhenti. Jangan salah faham. Zaid kata aku melihat Nabi berhenti sahur dengan azan subuh pada kadar lebih kurang 50 ayat. Itu bukan maksud tak boleh dah sahur. Kebiasaannya Nabi dia berhenti lebih kurang 50 ayat untuk dia bersiap nak pergi sembahyang subuh. Tetapi dari sudut dalilnya, dari sudut hukumnya kita boleh makan sampai apa? Sampai subuh. Jadi tuan-tuan boleh makan sampai subuh. Itu yang hadis Bilal dengan siapa? Nabi kata jangan tertipu dengan azan Bilal. Makan dan minumlah sehingga azan Abdullah bin Ummi Maktum. Kerana Abdullah ni dia tidak akan azan melainkan masuk waktu. Jadi tuan-tuan boleh makan sampai azan subuh. Bila azan subuh, tuan-tuan kena berhenti. Adapun hadis yang kata duduk dalam mulut boleh telan sudahkan apa yang ada di mulut, hadis tersebut dhaif dan dia bercanggah dengan nas Al-Quran yang menyatakan kita makan sampai azan subuh. Jadi kalau tuan-tuan duduk ada lagi buah kurma ke ada apa dalam mulut, azan tuan-tuan pergi luah kumuk buanglah. Itu lebih
Lebih selamat kerana dia selari dengan Al-Quran. Quran kata kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Dia ambil daripada fajar tu. Di sana ada hadis yang menyebut kata kalau kita ada kita sudahkan. Tapi dia tengok bercanggah dengan Quran. Dan banyaklah perbahasan tentang hadis tu. Baik. So kita nak ceritanya tuan-tuan, mai bulan puasa ni tentulah yang tak mangkit pun mangkit. Yang tak bisa mangkit pun akan mangkit. Pasal apa? Depa bukan kira berkat tu, depa bukan kira sunnah tu, depa kira apa? Takut lapar. Dia kata, jangan dia habaq kat bini dia, jangan duk lupa gerak kat aku, jenuh lapar esok. Dia takut esok kalau dia tak makan sok, dia lapar. Kan, tak apalah, betul lah juga satu bab. Tapi sebenarnya kita bangkit itu bukanlah semata-mata nak makan. Kerana Nabi SAW kalau kita tengok dalam nas, Nabi makan apa? Maka Nabi kata sebaik-baik sahur itu tamar. Tamar ni kurma kering. Rutak kurma basah. Dia ada apa? Dia ada kurma muda, kurma basah, kurma kering. Kurma ni dia ada peringkat juga. Dia ada yang muda, balah, yang rangup tu, yang kuning tu. Yang kuning tu. Lepas tu dia ada yang basah lembek tu, iaitu dia panggil rutak. Satu lagi yang kering tu dia panggil tamar. Jadi Nabi buka puasa yang lembek tu, dan Nabi bersahur yang kering tu. Dia berkajian sains tu banyaklah fakta-fakta yang bagus. Tapi tuan-tuan, kalau Nabi kata kalau tak makan tamar pun makan jerit ayak sikit. Tengok berkat sahur tu, tuan-tuan tengok sahur ni tabiatnya orang akan makan sikit, tak makan banyak. Melainkan kalau tuan-tuan tengok ada orang, dia ustaz kalau sok, kalau kita tengok dia makan sok, macam dia makan berbuka. Jaga-jaga bela ke apa. Dia berselera, baguslah rezeki juga, dia berselera kan. Tapi nak habangnya kita akan makan sahur ni secara tabiatnya, fitrahnya orang tak makan banyak lah, makan sikit. Tapi tuan-tuan tengok, dia kata berkat tu, kita minum air sikit, kita makan kurma sebiji, atau kita makan kuih sikit ke apa, jaranglah orang nak makan banyak. Tapi dia boleh survive, tahan sampai ke maghrib. So kita bukan nak cerita yang tu, kita nak ceritanya malam. So malam dia start 7.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30. Dia akan habis bila masuk waktu subuh. So ada berapa jam malam? Kalau kita kira daripada maghrib 7.30, 8.30 sejam kan. Lepas tu 9.30. Lepas tu 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30. Ada lebih 11 jam. Dia kurang 11 jam. Jadi 11 jam ni tuan-tuan bahagikan dengan 6. Bahagikan dengan 6, maka tuan-tuan akan dapat satu bahagian malam. Yang dikatakan Tuhan dengar doa, yang dikatakan Tuhan turun ke langit dunia, yang kata Tuhan mengampunkan dosa hamba-hambanya, ialah pada bahagian yang kelima. Pasal itu kita nak kena bahagi 6. Pasal dalam hadis disebut 6 bahagian. So tuan-tuan kena bahagikan malam tu bahagi 6. Tuan-tuan akan dapat satu bahagian. Kerana kita nak cari malam yang terakhir, bahagian yang mustajab, bahagian yang sahur itu ialah bahagian yang kelima. Bahagian kelima dia mula pukul berapa? Itu penting kita tahu tu. Tuan-tuan balik kira lah. Jadi bahagian yang kelima itu, bahagian yang kelima daripada 6 bahagian malam, di situ permulaan waktu sahur dan permulaan kepada waktu mustajab doa. Jadi kalau kita kira mungkin barangkali pukul 4.30. Barangkali pukul 4.30 lah. 4.30. 4:10. Pukul 4 tu tuan-tuan mangkit,
best time, the right time, waktu yang Tuhan turun ke langit dunia, waktu yang Tuhan mustajabkan doa, Tuhan ampunkan dosa. Waktu untuk apa? Sahur ni. Sahur ni yang paling afdal, yang paling dituntut, yang Quran suruh kita buat. Sifat ahli syurga ketika mereka bangkit pada waktu sahur, kalau kita kira dari pukul 4, mereka bangkit untuk apa? Mereka bangkit untuk istighfar. So fiqh doa kita malam ini nak bagi tahu dekat tuan-tuan, poin yang paling besar, tuan-tuan bangkit pukul 4 pagi, yang paling afdal bukan baca Quran. Boleh nak baca Quran, boleh nak tahlil, boleh nak tasbih, boleh nak takbir, boleh nak tahmid. Tuan-tuan bangkit subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bangkit boleh. Tetapi kalau tuan-tuan tanya, di antara tasbih, di antara tahlil, di antara takbir, di antara tahmid, di antara apa lagi? Baca Quran, yang paling afdal based on Quran, based on hadis, istighfar. Itu yang paling afdal. Kalau tuan-tuan tanya lagi, saya bangkit pukul 4 pagi, nak selawat ke nak istighfar? Istighfar. Kalau selawat boleh tak? Boleh. Tapi mana lebih baik? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau astaghfirullah? Astaghfirullah. Kerana itu waktu istighfar. Quran sebut. So bila tuan-tuan bangkit saja, pegang biji tasbih tu, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sekali saya akan sebut, bukan astaghfirullah saja, banyak lagi istighfar yang tuan-tuan boleh baca. Tetapi itu amalan yang the best, terbaik. Sambil duk sedia ni orang perempuan, sambil duk masak sok tu, sambil duk pangat sok tu, istighfar. Sambil duk goreng ke, duk apa ke, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu yang dituntut. Berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-18. Esok siang baca yang mana afdal siang pula, tapi istighfar. Waktu tu yang paling terbaik, yang paling sunnah, yang paling afdal, istighfar. Istighfar. Sehingga akan kalau tuan-tuan salat pun, di dalam salat tersebut banyakkan istighfar. Allah kata dalam surah Az-Zariyat, firman Allah, wabil ashar. Tengok perkataan wabil ashar. Hum yastaghfirun. Quran kata hum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang yang bertakwa, ahli syurga itu sifat mereka. Yang dikatakan ahli syurga, orang bertakwa, orang yang beriman. Apa sifat mereka, amalan mereka? Dalam surah Az-Zariyat ayat 18, mereka itu bila bangkit waktu sok, waktu sahur, mereka istighfar. Jadi tuan-tuan yang nak menjadi ahli syurga, yang nak menjadi orang bertakwa, antara ciri-ciri yang tuan-tuan kena buat bila bangkit sahur esok, banyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu satu. Kemudian kita tengok juga, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Ali Imran ayat 17. Surah Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka itu beristighfar pada waktu sahur. Ali Imran ayat 17. Kemudian kalau kita tengok juga amalan daripada salaf. Ini perbuatan salaf. Siapa dia salaf? Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi salaf, manusia yang Nabi kata terbaik. Khairun nas qarni. Manusia yang paling baik adalah manusia yang hidup pada kurun aku, yakni sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Tengok apa yang sahabat buat. Kata Nafi', siapa dia Nafi'? Nafi' ni hamba kepada Abdullah ibnu Umar. Siapa dia Abdullah ibnu Umar? Sahabat Nabi. Nafi' bukan sahabat. Nafi' tak jumpa Nabi, tapi Nafi' berguru dengan sahabat Nabi
iaitu Abdullah ibnu Umar. Nafi' cerita, Abdullah ibnu Umar, siapa dia Abdullah ibnu Umar ni? Manusia yang terbaik. Nabi kata sesungguhnya lelaki yang terbaik ialah Abdullah ibnu Umar. Dia seorang lelaki yang bersalat malam. Abdullah ibnu Umar sejak dia dengar Nabi puji dia dan Nabi sebut tentang salat malam, dia dah tak tidur banyak dah. Abdullah ibnu Umar, dia sahabat. Abdullah ibnu Umar ni sahabat. Apa amalan dia? Tuan-tuan tengok. Kita ni satu masalah saya duk sebut. Bila orang sebut amalan sahabat, apa perasaan kita? Yang tu kita kena cek. Saya nak sebut ni amalan sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, hidup pada zaman Nabi, mengaji dengan Nabi, dan mereka mati di atas apa yang Nabi bawa. Itu sahabat. Kadang-kadang bila sebut sahabat, dia tak rasa karan. Kita kata ini doa sahabat, ini amalan sahabat, ini perbuatan sahabat. Dia tak rasa karan nak buat, dia tak rasa semangat nak buat, dia tak rasa besar. Tiba-tiba manu songo ni, wali ni, qamat ni, oh dia karan. Ini amalan Tok Kunin. Ada Tok Kunin. Ini amalan Tok Nu. Ini doa Tok ni. Ini doa Tok Nu. Oh. Ini doa Syekh tu, ini doa Syekh ni. Depa tu tak ada jaminan. Ini ada jaminan. Amalan ni. Apa depa buat? Kata Nafi', Abdullah ibnu Umar, dia akan bangkit salat, dia akan bangkit istighfar, dia akan bangkit baca Quran. Lepas tu dia bangkit awal. Dia bangkit semayang. Kita tuan-tuan, kalau ada kekuatan, alhamdulillah. Saya pergi 2-3 masjid, ramai orang semayang subuh. Alhamdulillah. Dah jadi satu perkembangan yang positif. Dulu kita nak tengok orang semayang subuh ramai bulan puasa. Pasal orang bangkit sok, lepas tu terus main masjid. Sekarang ni orang dah mai, tengok ramai. Cuma kita duk tengok ada setengah masjid budak-budak lebih ramai pada orang tua. Yang ni kita takut sikit lah kan. Budak-budak lebih ramai pada orang tua. Takkanlah orang tua pun nak kena umpan RM5 juga kan. Jenuhlah masjid. Dia kata duk suruh kami mai. Budak-budak mai boleh RM5, kami mai tak boleh apa. Kacau. Tuan-tuan nak boleh apa lagi kan. Tuan-tuan tak payah mai pasal duit lah, pasal mati cukup lah. Takkan mati pun tak boleh nak menakutkan lagi tuan-tuan kan. Mati tu belakang kira lah, budak-budak pun boleh mati. Bila kita bangkit, Abdullah bin Umar ni dia bangkit, dia salat. Lepas tu dia duk ulang tanya dekat Nafi' ni, maula dia. Dia tanya, Nafi', dah masuk waktu sahur ke belum? Masuk yang 5 bahagian tadi ni, ujung pukul 4 tadi ni kan. Kalau kita kira pukul 7 pukul 4 tadi. Dia kata masuk, sok tak lagi. Apa ni, Nafi' kata tak masuk lagi. Dia pun semayang lagi. Lepas tu dia tanya lagi, dah sahur ke belum? Dah waktu sahur ke belum? Abdullah ibnu Umar tanya, dah sahur ke belum? Dah waktu sahur? Belum sampai lagi waktu yang mustajab tu, yang terbaik tu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Belum. Kemudian kata Nafi', Abdullah ibnu Umar sambung semayang. Dia duduk semayang, dia tanya, waktu sahur dah lagi? Belum. Dia sambung semayang. Habis dia semayang 2-4 rakaat, dia tanya lagi, sok dah lagi? Sahur dah lagi? Belum. Kata Nafi', apabila dah masuk waktu sahur, dia tanya dekat aku, waktu sahur dah lagi? Ya, dah. Dia berhenti semayang. Dia berhenti semayang, dia duduk, dia istighfar. Nampak? Dia cari time. Jadi tuan-tuan follow apa yang dibuat oleh Abdullah bin Umar. Bangkit awal pukul 3, salat tahajud, salat taubat, salat tasbih. Salatlah apa yang tuan-tuan nak salat.
Elok tuan-tuan tengok dah masuk 4 pagi tu, dah waktu yang kita kata permulaan kepada waktu sahur, tuan-tuan berhenti semayang, tuan-tuan mula dengan istighfar. Istighfar ni banyak tuan-tuan. Antara istighfar yang tuan-tuan boleh baca, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lagi apa lagi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini tuan-tuan kena baca ni. Maksud ni dia duk astagfirullah, boleh lah istighfar lah juga, tapi ni banyak lagi istighfar ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lagi tuan-tuan boleh baca apa lagi? Doa yang dibaca oleh Nabi ketika sujud, ketika tahiyat. Apa dia? Ini istighfar ni. Baca bila nak baca ni? Ni saya habaq ni. Tuan-tuan baca waktu sahur. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kalau tuan-tuan nak baca lagi yang diajar oleh Nabi kepada siapa? Kepada sahabat. Allahumma ghafirli zambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Baca lagi, ada lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli. Istighfar Abu Bakar. Dia tak mau istighfar Abu Bakar, dia tak mau istighfar Abu Hurairah, dia duduk pergi cari istighfar mana anu hala tau. Lepas tu dia kata, ustaz saya astagfirullah nak baca apa ni? Berlunggu istighfar yang Nabi ajar. Bacalah waktu tu. Ni astagfirullah padahal. So buat perubahan pada Ramadan kali ni. Kita bangkit waktu sok, bukan bangkit gabuh-gabuh mata, ikat kain pelekat bagi kemah, pi duduk atas meja, kan? Makan, lepas tu hak bagus sikit dia pergi subuh lah, hak bagus sikit dia sambung lena. Yang ni tuan-tuan, puasa yang tidak ada manfaat. Puasa awal. Puasa yang tak ada ruh, puasa kerana rutin tahunan. Adat, kebiasaan. Azan tu, sekejap lagi kita akan sambung sikit tentang istighfar ketika sahur.
Tuan-tuan, bila kita sebut istighfar, saya ada benda nak kongsi sikit. Ketika saya berada di Mekah baru-baru ni, ada kaitan dengan Perlis, diadakan salat istisqa pada hari Khamis pukul, di sana lebih kurang pukul 7 lebih waktu duha, yang dipimpin oleh imam besar lah kalau kita sebut, Syekh Dr. Abdul Rahman Sudais. Dia buat salat istisqa di Masjidil Haram. Mekah ketika itu sejuk dan saya difahamkan sudah lebih sebulan tidak dituruni hujan. Jadi kerajaan telah buat salat istisqa. Salat istisqa Syekh Abdul Rahman Sudais. Dan salat itu kita pernah buat di Perlis, di pekarangan istana, dipimpin oleh mufti. Antara inti kandungan khutbah, kerana dia ada khutbah dalam salat istisqa tu, dia ada khutbah. Antara benda yang ditekankan oleh Syekh Abdul Rahman Sudais, Dr. Abdul Rahman Sudais, ialah tentang ditahannya hujan ini kerana dosa-dosa yang dilakukan. Dia sebut dalam khutbah itu, inti kandungan dia, penekanan yang dia sebut tentang dosa. Dosa yang menyebabkan Allah tahan hujan. Dan untuk menarik balik kemurkaan Tuhan, dan untuk supaya Allah menurunkan hujan, tidak ada jalan lain, istighfar. Dia sebut dalam doa, dan dia tutup khutbah itu dengan doa, ya Allah turunkan hujan, aghithna, aghithna, ampunkanlah dosa yang kami lakukan. Istighfar, sungguh-sungguh dia istighfar. Hari Khamis dia buat, tak turun lagi hujan. Tapi pentingnya, apa intinya kepada kemarau dan hujan yang tak turun itu, ialah dosa yang dilakukan di dalamnya dan istighfar menurunkan hujan.
Dan dia ambil daripada surah Hud. Surah Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Antara ayat yang dibacakan oleh, saya ingat lagi ayat yang dibacakan oleh Syekh Abdul Rahman Sudais. Dia kata Allah Subhanahu wa taala merakamkan apa yang disebut oleh Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhan kamu. Istighfar. Allahumma anta rabbi. Allahumma ghafir li zambi. Allahumma inni zalamtu nafsi. Istighfar. Kerana Allah janji, kalau kamu istighfar, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Quran kata dia akan turunkan hujan. Allah akan turunkan hujan. Hari Jumaat yang berikutnya, sekali lagi dibuat salat istisqa dan Mekah turun hujan hari Jumaat. Turun hujan yang sebulan lebih tak turun. Dan kalau tuan-tuan perasan dalam sejarah Perlis, seperti yang dimaklumkan oleh bahagian perancangan ekonomi, Perlis ni kalau tuan-tuan perasan telah touch sejarah. Sebelum ni 28 hari kita hujan. 28 hari, tak sampai sebulan. Kali ni kita dah lebih sebulan tak turun hujan. Kalau tuan-tuan perasan dan kalau tuan-tuan cek betul tak betul apa yang saya kata ni, seperti yang dimaklumkan oleh pihak ekonomi, perancangan ekonomi, BPEN, dalam satu taklimat ketika dibuat, kita dah touch 30 hari tak hujan. Ni lebih dah ni. Malam tu dia habaq malam Jumaat. Jumaat malam ada perancangan oleh bahagian BPEN, oleh doktor, seorang ketua dia tu, perempuan tu, dia beritahu kita perlu 30 hari. Dan ada orang yang dah hantar timah tasuh hanya boleh bertahan 3 bulan, dia pun WhatsApp main. Dan insya-Allah seperti yang dimaklumkan oleh sahibus samahah bila sembang dengan Datuk Mufti, insya-Allah kita akan buat salat istisqa. Kerana tuan-tuan tengok keadaan yang panas, tak ada tanda-tanda nak hujan. Mudah-mudahan tuan-tuan istighfar. Kerana istighfar ni bukan hanya kita berdosa saja. Istighfar selain daripada, sebab itu lepas daripada salat, walaupun kita tak buat dosa tapi kita istighfar. Lepas daripada salat, walaupun orang ajak sebut alhamdulillah, Nabi ajak astaghfirullah, takkan kita nak ikut orang daripada ikut Nabi. Ada orang ajak lepas sembahyang sebut alhamdulillah. Yang kita dengar Nabi ajak astaghfirullah, Nabi lah kita ikut. Hang sebut pi lah siapa dia yang ajak alhamdulillah tu. Hebat terang mana, boleh terbang atas langit, boleh berjalan atas air, boleh tebang pokok tak payah pakai gaji tak ada nilai. Manusia hebat terang mana, gelaran di pangkai nama tu, apa gelaran pun nak tak ada langsung nilai nak banding dengan perkataan Nabi. Yang ni yang baca lepas semayang ni baca alhamdulillah, diajak oleh al nak banding dengan qala Rasulullah, tak banding. Tapi mau boleh duk angkat perkataan orang lebih daripada qala Rasulullah, masalah iman. Boh tu yang kita boleh bagi, iman masalah. Nabi lepas daripada salat istighfara thalathan, dia istighfar 3 kali. Tu tuan tengok tu, ada hadis tu yang kertas kuning tu, dia sebut astaghfirullah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, alhamdulillah.
Siapa aja? Dia bukan masalah awak salah, bukan mencarut. Bukan masalah salah, bukan masalah mencarut, bukan masalah perkataan tu kotor. Masalahnya Nabi aja. Apa dia? Astaghfirullah. Perkataan siapa yang lebih betul, lebih benar dan lebih untuk diikuti daripada perkataan Nabi? Itu masalahnya. Sebab itu bila ada orang nak semayang lepas subuh 2 rakaat, ditegur, kenapa hang nak semayang? Dia kata, takkan Tuhan nak azab aku pasal aku semayang. Lepas daripada subuh tak boleh semayang. Nabi ajak, dia nak pergi semayang. Orang pergi tegur dia. Dia kata, pasal apa hang nak semayang? Mana ada semayang? Nabi tak ajak. Dia kata, takkan Tuhan nak masukkan aku dalam neraka kerana aku semayang? Bukan aku menari. Kau lepas subuh aku menari kot, lampau nak tegur, ni aku nak semayang. Bukan masalah hang semayang tu. Masalah hang melakukan sesuatu yang tak diajar oleh Nabi dan melakukan sesuatu yang dianggap lebih baik. Bahaya tu, menganggap sesuatu lebih baik daripada apa yang Nabi ajar. Bila kita buat satu benda yang beling daripada Nabi, apa dia? Artinya benda yang kita buat tu tentulah pada anggapan kita lebih baik daripada Nabi. Dan orang tak panggil follow, orang tak panggil ikut, yang tu orang panggil bantah. Alias ketegak. Sebab itu Abdullah ibn Umar ni, Abdullah ibn Umar, tuan-tuan, kalau baca sirah dia, tuan-tuan akan nampak hebat, dahsyat. Dia berjalan, duk tak duk, dia pergi kencing. Dia berjalan, dia sampai satu tempat, dia pergi kencing. Orang tanya dekat dia, pasal apa hang duk tak duk pergi kencing? Hang nak terkencing tak? Tak, aku tak rasa pun nak kencing. Abdullah ibn Umar ni, ingat betul-betul Abdullah ibn Umar ni, dia pergi kencing tau tu. Orang tanya dia, hang nak kencing ke? Dia kata, tak, aku tak rasa nak kencing. Tu yang hampir kencing. Pasal apa? Kerana dahulu ketika aku bersama menemani baginda Rasul, ketika sampai pada tempat dan waktu ini baginda berhenti pergi kencing, maka aku mengikuti apa yang diajar dan dilakukan oleh Nabi. Sampai teratu. Dulu masa Nabi hidup, dia teman Nabi. Sampai tang tu Nabi pergi qada hajat, dia duk ingat hak Nabi buat tu, dia berhenti, dia pergi qada hajat walaupun dia tak rasa. Pasal apa? Pasal dia nak turut Nabi. Itu yang kata sahabat. Itu yang kita kempen. Itu yang menjadi slogan kita. Itu yang menjadi dakwah kita. Ikut Nabi. Takkan ada orang yang lebih besar daripada Nabi. Takkan ada orang yang lebih hebat daripada Nabi. Pasal itu bila kita dengar amalan-amalan, kita tak apalah itu amalan peribadi dia. Tapi tak ada lah benda tu lebih besar daripada amalan Nabi. Dia sampai satu tempat, dia tunduk. Abdullah ibn Umar yang kita baca hadis dia, dia tunduk. Sahabat kata, pasal apa? Pokok apa pun tak ada. Dia pergi tunduk macam ada satu benda. Dia pergi tunduk. Dia jalan-jalan, dia tunduk. Orang pelik. Dia kata, dulu pada zaman Nabi lalu kok ni ada pokok, Nabi tunduk. Lah tak ada pokok pun, aku tunduk pasal ikut Nabi. Yang tu makna ikut, itu makna ittiba'. Satu orang bersin tepi Abdullah ibn Umar. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, dia bersin. Alhamdulillah. Betul Nabi sebut hak hujung tu, wassalamu ala Rasulillah, dan selawat dan salam ke atas Rasulullah. Abdullah ibn Umar kata, dia sahabat. Walaysa hakadha 'allamana Rasulullah. Walaysa hakadha 'allamana. Wassalamu ala Rasulillah ni boleh mana? Wassalamu ala Rasulillah ni dapat tang mana? Nabi tak ajar lagu tu. Nabi kata, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihat. Kami tak pernah dengar Nabi kata alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Dia tegur. Itu yang kata sahabat. Sebab itu hadirin mukminin, kalau ada pasak ni, kalau ada terah ni, mai pi kalam siapa pun, dia tak berubah, dia tak ganjar. Ini mai kawan wajah sikit. Saka ni. Yang ni kalau siapa amal ni, masalah yang ada pun terbuka, rezeki datang
bergolek-golek. Saya duk ingat zaman milenium 2024 ni, tak ada lagi orang Kabat pergi duk tulis di bukit apa Jabal Rahmah tu. Penuh duk naik pergi tulis. Pergi duk cium ketua batu tu. Tak diajar oleh Rasulullah. Ini yang kita sebut. Sebab itu istisqa, apabila tak hujan kita buat apa? Bila tak turun hujan kita buat apa? Istisqa, kita tak semayang hajat. Bila tak turun hujan kita istisqa, kerana itu diajar oleh Nabi. Nabi tak ajar semayang hajat. Di dalam sunnah istisqa, minta turun hujan, Nabi tak semayang hajat. Maka sebab itu dalam hidup kita ni kita kena bagi betul syahadah kita. Lepas daripada kita tauhidkan Allah, siapa kita nak ikut? Kita sebut Muhammad Rasulullah. Kata Abu Musa al-Ash'ari, kita nak tutup sikit. Kata Abu Musa al-Ash'ari, dia kata kana lana amanan dhahaba ahaduhuma wa huwa kaunur rasul sallallahu alaihi wasallam fina. Dia kata Allah kata dalam Quran, aku tak azab hampa ni, aku tak turunkan bala kerana dua sebab. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, tuan-tuan balik malam ni kalau ada masa tak lena awal, buka Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal 33. Allah sebut dia tidak menurunkan azab, dia tak menyeksa manusia kerana ada dua perkara. Kata Abu Musa, satu dah tak ada, tinggal satu saja lagi. Kalau hak ni pun tak ada, habis kita. Apa dia yang dua tu? Quran kata, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengazab. Liyu'adzibahum, Allah kata wa ma kana Allah, dan Allah tidak akan liyu'adzibahum, Allah Ta'ala tak akan menurunkan azab dan menyiksa mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau berada di dalamnya. Nabi duk ada, Allah Ta'ala tak berturun azab. Wa anta fihim, engkau duk ada di kalangan mereka, aku tak turun azab. Nabi ada tak lagi? Nabi wafat, Nabi dah tak ada. Nabi dah tak bersama dengan kita. Pasal itu Abu Musa kata, dah tak ada dah satu sebab. Kemudian Allah kata, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, aku tidak akan mengazab mereka selama mana mereka beristighfar kepada aku. Jadi ada dua benda Allah Ta'ala tak azab kita. Satu kerana Nabi berada, hidup bersama-sama dengan kita. Yang kedua kerana kita istighfar. Kata Abu Musa, satu tu dah tak ada dah. Nabi yang ada hanya satu saja. Tapi kalau satu tu pun kita tak buat, maka turunlah azab kepada kita. Apa dia? Istighfar. Maka tuan-tuan, kita menyeru dalam kesempatan kuliah pada malam ini, yang kita akan masuk di dalam bulan Ramadan, dan saya pasti sebahagian daripada kita semua boleh kata insya-Allah akan bangkit pada waktu sahur di penghujung malam. Bila kita bangkit untuk makan tu, satu sebahagian daripada sunnah memang kita bangkit makan. Tuan-tuan, gunalah kesempatan itu untuk istighfar. Apa sahaja istighfar yang tuan-tuan tahu? Sayyidul istighfar, istighfar Ali, istighfar Abu Bakar. Bila kita sebut istighfar Ali, istighfar Abu Bakar ni maksudnya istighfar yang Nabi ajak kat depa tu, bukan istighfar depa, istighfar yang Nabi ajak. Abu Bakar tanya Nabi, nak baca apa? Nabi kata, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku menzalimi diri aku. Aku menzalimi diri aku dengan kezaliman yang begitu banyak. Tidak ada yang mengampunkan dosa aku melainkan engkau. Warhamni, kasihanilah aku. Sesungguhnya engkau innaka antal ghafurur rahim. Kau maha pengampun lagi maha pengasih. Nabi ajak ke Abu Bakar. Abu Bakar amal. Kita ambil waktu. Diajar oleh manusia yang paling mulia kepada manusia yang paling baik. Kita amal waktu. Habis minta orang kata istighfar yang paling baik. Istighfar siapa? Istighfar Abu Bakar. Kan? Macam saya baca tadi, yang baca masa sujud, Allahumma ghafirli dhanbi kullahu. Ya Allah, masa tuan-tuan sujud, tuan-tuan baca
Allahumma ghfir li dhanbi kullahu. Ya Allah, ampunkan semua dosa aku. Diqqahu wa jillahu, yang kecil dan yang besar. Apa dia lagi? Awwalahu wa akhirahu, yang awal dan yang hujung. Alaniyatahu, yang nampak, yang terang, yang jahat aku buat secara terang. Wasirrahu, dan juga jahat yang aku buat secara tersembunyi. Lengkap. Kecil besar minta ampun, yang awal hujung kita minta ampun, yang nampak dengan tersembunyi kita minta ampun. Komplit. Baca masa sujud. Apa lagi yang tuan-tuan nak baca? Masa macam tahiyat, sebelum tahiyat, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, aku minta ampun hak lama-lama dulu dengan hak yang kemudian. Apa lagi? Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku buat secara tertutup, tersembunyi, belakang orang aku buat jahat, tolong padam. Wa ma a'lantu, apa yang aku buat depan orang, jahat yang orang nampak. Sekarang tuan-tuan orang bangga buat jahat. Bermegah buat jahat jadi popular. Apa lagi? Kita minta wa ma asraftu, apa yang aku melampau, apa yang aku melebihi kadar yang patut. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang awal dan akhir. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan engkau. Baru kita bagi salam. Hidup kita senantiasa dengan minta ampun. Masa sujud minta ampun, istighfar. Masa nak bagi salam, istighfar. Habis salat, istighfar. Buat apa? Bukan buat dosa. Istighfar di atas kekurangan di dalam salat kita. Mungkin dalam salat kita tak khusyuk, bacaan kita tak khusyuk, pergerakan kita tak khusyuk, kita minta ampun. Bukan kerana kita salah, kerana kekurangan ibadah yang kita lakukan. Sampai tu kita beradab dengan Tuhan. Macam ni ya tuan-tuan. Kita nak bagi faham lah, nak bagi faham. Nak habis lah ni, nak bagi faham. Nak bagi faham. Pi rumah satu orang, dia tak jamu apa? Dia minta maaf. Dia kata minta maaf lah no, mai tak jamu apa. Pasal apa dia minta maaf? Pasal dia tak jamu apa. Memang patut dia minta maaf. Dan kita pun memang marah. Dia tak jamu apa. Minta maaf lah nak tak jamu apa. Awal hang puasa. Itu normal, biasa. Tak maaf lah no, tak ada jamu apa, tak ada masak apa, tak ada apa nak masak. Okey. Tapi yang lebih pelik, yang lebih dahsyat, yang lebih hebat apa dia? Jamu sampai nak tak cukup meja, sampai pergi ambil meja tambahan. Penuh meja, pergi ambil meja tambahan. Pun minta maaf juga. Minta maaf lah no, aku ada terkurang kau tak sedap kau, minta maaf takat ni ya boleh jamu. Allah, kita kata nak minta maaf apa? Saya pun tak pernah makan benda hak jamu ni. Ni yang makan sungguh-sungguh ni. Tak maaf lah no. Kalau tak main makan rumah ni, tak makan lok ni. Pasal tu tengok cerah dia makan. Dia minta maaf kat kita pasal apa? Di atas kok-kok lah masakan tu kurang. Jamu tu pun besar tuh dah. Dah jamu free pula tu. Minta maaf lah aku ada tak kena kurang garam ke apa. Hebat. Dia tak buat kesalahan. Bahkan dia buat kebaikan. Di atas kebaikan tu masih dia mohon maaf. Kerana bimbang ada kekurangan. Ini makam hamba. Dia takut persembahan dia kepada Tuhan itu tidak satu persembahan yang sempurna. Melainkan kalau tuan-tuan rasa sempurna, maha hebat, dahsyat. Okey ya. Dia tak istighfar. Semayang saya tak ada cacat. Full mah. Sakan. Insan, hamba. Kita tahu kadar salat. Saya tahu kadar salat saya. Tuan-tuan tahu kadar salat tuan-tuan. Kita tahu terang mana salat kita. Kita malu. Astaghfirullah. Ampunlah di atas kurangnya salat ini. Mudah-mudahan Tuhan rahmat kita, Tuhan berkat majlis kita, dan Tuhan panjangkan umur saya dan tuan-tuan. Kita masuk dalam bulan Ramadan insya-Allah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.